Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatin Nazira binti Muhammad Nazri, nombor matrik 054833. InsyaAllah hari ini saya akan membentangkan tentang hikam yang ke-8. Hikam ke-8 berbunyi, Idza fataha laka wijhatan min at-ta'arrufi fala tubali ma'aha in qalla 'amaluka fa innahu ma fatahaha laka illa wa huwa yuridu an yata'arrafa ilayka. Alam ta'lam anna at-ta'arrufa huwa muriduhu 'alayka wal a'mala anta muhdiha ilayhi wa aina ma tuhdihi ilayhi mimma huwa muriduhu 'alayka. Seterusnya, Fataha. Fataha membawa makna menyediakan dan memudahkan, yakni Allah Subhanahu Wa Taala telah memudahkan kita memahami makna-makna kebesaran dan keagungan di sebalik ciptaan Allah. Kalimah Fataha biasanya digunakan dalam perkara yang baik-baik. Seterusnya, wajahat bermaksud arah, pintu atau jalan, yakni ruang yang bolehkan kita untuk mengenali Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu kena dengan meyakini tanpa ragu-ragu sehingga ke peringkat keyakinan itu menguasai diri kita. Seterusnya, ta'arrufa bermaksud menuntut makrifat atau mencari untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, makna makrifat. Makrifat ini ialah maksud hakikat sesuatu perkara itu yang dikenali, teguh menguasai hati tanpa ragu-ragu lagi dan tidak boleh dipisahkan. Yang terakhir adalah al-mubalah, yang bermaksud menyibukkan diri dengan rasa susah disebabkan sesuatu kehilangan itu. Syekh Ibnu Ajibah ada berkata, bila mana Allah menzahirkan makna sifat-sifat keagungan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah tidak akan zahirkan makna keagungan Allah dengan sekaligus. Hal ini kerana manusia tidak dapat menerima semua dan sudah cukup hanya satu kurniaan atau sebahagian saja. Dengan mengetahui satu atau sebahagian kecil keagungan Allah, sudah cukup untuk sebagai hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Syekh Ibn Ajibah juga ada berkata tentang redha dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala yang telah ditentukan kepada kita, iaitu kita serahkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa itu redha? Redha itu ialah meninggalkan perbuatan marah bukan pada zahirnya akan tetapi kepada hati, iaitu taraktu as-sukhti. Apa itu as-sukhti? Zakara ma ghairu ma qadarallahu ta'ala bi annahu awla bihi wa asli bihi. Yang ini menyebut perkara yang tidak ditakdirkan oleh Allah kepada kita dengan merasakan perkara itu lebih baik dan sempurna untuk kita. Yang seterusnya, Syekh juga ada berkata, jangan kamu terlalu menghiraukan jika kamu terpaksa meninggalkan amalan zahir, kerana amalan zahir sebenarnya merupakan wasilah, yakni perantaraan sahaja untuk memperolehi amal hati. Amal terbahagi kepada dua sebagaimana yang telah kita ketahui, iaitu yang pertama amal zahir dan amal batin. Kita melakukan suatu amal ibadah zahir untuk menimbulkan dalam hati rasa suka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala mempamerkan makna-makna sifat jalal Allah menerusi perbuatan yang tidak menyenangkan kita. Contoh, Allah datangkan dengan rasa susah, penat, sakit, maka kita terima supaya kita datang kepada Allah dengan perasaan yang redha. Amalan zahir sebenarnya hanyalah sebagai satu simbolik supaya kita dapat mengenali Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, Syekh Ibnu Ajibah juga ada berkata, sangat besar perbezaan perbuatan yang dilakukan dengan bercampur aduk dengan sifat nafsu, dengan hal ehwal hati kita yang tidak sempurna, berbanding satu kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala sepenuhnya kepada manusia untuk merasai makna tauhid itu. Setiap perkara yang menimpa manusia sebenarnya merupakan satu nikmat yang sangat besar dan tinggi nilainya. Dalam kitab tersebut, Syekh Ibnu Ajibah ingin mengajar kita supaya gunakan hati kita dan usaha untuk melatih diri supaya melakukan amal hati, bukan sekadar amalan zahir. Sekadar mana jelas sifat kebenaran hati kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka sekadar itu kita jelas dalam mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis ada menyebut, asyaddukum bila illi anbiya'i fa'amsali. Orang yang paling dahsyat menghadapi bencana ialah para rasul dan orang selepasnya atau seumpama dengannya. Oleh itu,
para syekh atau orang-orang yang mengenali Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa merasa riang, gembira apabila menerima nawazil kerana mereka sedar di sebalik itu ada makna tauhid yang diperolehi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga mereka menerima pelbagai nikmat tauhid yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan mereka melalui apa yang menimpa mereka. Yang seterusnya, amal hati yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah lebih baik daripada segunung amal ibadah zahir yang dilakukan oleh anggota zahir. Ada serangkap syair yang berbunyi, Idza taraqat babi min ad-dahri faqatun fatahtu laha babal masayyarati al-bishru wa qultu laha ahlan wa sahlan wa marhaban fa waqtuki indi ahta min lailatul qadri. Daripada petikan di atas dapat kita fahami bahawa bencana sukar yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah sangat bernilai kerana di sebalik setiap ujian tersebut pelbagai makna-makna tauhid yang Allah kurniakan kepada kita. Yang seterusnya kita masuk kepada ta'arufat al-jalaliyah yang terbahagi kepada 3 bahagian. Yang pertama, berbentuk balasan seksaan dan penghalauan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu kepada orang yang tidak beradab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua ialah berbentuk mentarbiyah, mendidik dan memberi peringatan, iaitu kepada orang yang tidak beradab, tetapi apabila Allah mengajarkan kepadanya adab, dia tersedar tentang buruk adab yang dia lalui sebelum ini. Yang ketiga adalah berbentuk kurniaan, yakni meningkatkan kedudukan dan tahap kemuliaan seseorang ke tahap yang lebih tinggi, iaitu kepada orang yang dikurniakan makrifat tentang keagungan Allah Subhanahu Wa Taala tanpa mencari dan memintanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahagian yang ketiga ini merupakan bahagian yang paling tertinggi dalam ta'arufat al-jalaliyah tersebut. Apabila kita membicarakan tentang ta'arufat al-jalaliyah, apa itu ta'arufat al-jalaliyah? Ta'arufat al-jalaliyah merupakan suatu ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah memperkenalkan kepada kita makna-makna keagungannya menerusi perkara-perkara yang kita tidak suka dan tidak sanggup untuk menghadapinya. Ta'arufat al-jalaliyah berfungsi sebagai kayu ukur kepada manusia untuk melihat kesanggupan seseorang itu menerima dan meredai takdir atau ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Melalui ujian ini, seseorang manusia pasti dapat mengenal kedudukannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terakhirnya adalah faedah. Sekiranya mahu merasa mudah untuk mengenal sifat al-jalal Allah Subhanahu Wa Taala, maka hadapinya dengan sifat yang bertentangan dengan sifat al-jalal, iaitu sifat al-jamal. Perkara yang zahirnya dirasakan susah dan perih akan bertukar kepada manis apabila pada saat itu kita memandangnya dengan sifat al-jamal Allah Subhanahu Wa Taala. Caranya adalah apabila Allah Subhanahu Wa Taala mempamerkan sebahagian daripada makna Allah Subhanahu Wa Taala yang bersifat al-khabir, iaitu yang menghalang, maka kita menerima sifat al-bastu, iaitu dengan hati yang terbuka berlapang dada. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala mempamerkan sifat maha kuat pada zahirnya, maka kita terima dengan merasa lemah, iaitu dengan berasa hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang mampu menjadikan kita mampu melakukan sesuatu. Atau apabila Allah Subhanahu Wa Taala mempamerkan sifat maha mulia Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita menerima sifat maha mulia Allah dengan berasa hina di dalam hati untuk menghadapi sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang mulia. Begitulah seterusnya untuk kita menghadapi sesuatu perkara dengan perkara yang bertentangan dengan perkara yang telah dipamerkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian saja daripada saya. Segala yang buruk itu daripada saya dan yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.